Okay, Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat datang lagi ke channel aku guys. So hari ni aku just nak kongsi aku akan ambil second dose vaccination dekat Qatar. Stay tune guys, please. So inilah keadaan dekat tempat ambil vaksin. Tak ramai orang pun. So diorang panggil alright. Thank you. So alhamdulillah second dose dah. So kita tengok macam mana hari ni. Kalau ada sakit-sakit ke, demam ke, nanti boleh update. Okay guys. So sekarang pukul 10. Guys, sekarang pukul 1 pagi. Aku baru bangun. Basically aku tak rasa demam, tapi tangan aku belah kiri ni lah rasa lenguh sikit. Okay guys, sekarang dah pukul 4.30 pagi. Okay, aku dah start rasa menggigil. Kaki aku dah start rasa menggigil dan aku rasa macam nak demam. Dan aku rasa ni lah side effect daripada vaksin yang aku ambil. Sebab lepas aku ambil vaksin tadi pukul 10 pagi, aku balik, aku terus makan Panadol 2 biji dan aku rest. So sekarang dah pagi, aku rasa lepas 12 jam macam tu. Sekarang dah pukul 4.30 pagi, aku start rasa kaki aku menggigil dan macam nak demam. Dan tangan aku sebelah kiri memang aku rasa sakit sangat, tak boleh nak angkat. So aku rasa inilah side effect vaksin yang aku dapat, yang mana orang selalu cakap setengah orang tak ada rasa apa-apa semua. So aku ambil Pfizer. So inilah yang aku boleh kongsi, pengalaman aku ambil vaksin di negara orang, brand Pfizer. Dan aku sekarang seorang kat rumah, memang tengah demam gigil ni. So apa aku boleh buat sekarang, aku makan Panadol dan harap nanti pagi akan kurang lah aku punya menggigil. So guys, Assalamualaikum. So hari ni dah complete sehari 12 jam lah selepas aku ambil vaksin second dose Pfizer. So macam aku cakap, aku cuba kongsi pengalaman aku ambil vaksin Pfizer ni. Macam sebelum ni aku selalu dengar member-member aku bila lepas dia kena second dose tu demam lah, menggigil. Dia cakap ni tengok dengan antibody masing-masing, tengok dengan badan masing-masing. Sekarang bila aku dah kena, baru aku tahu macam mana rasa dia. Okay, macam aku boleh cakap pengalaman aku masa first 12 jam tu, aku memang tak rasa apa-apa. Sebab lepas aku kena, sebelum aku ambil vaksin tu, aku memang prepare dah diri aku. Aku tidur komplit. Aku minum air banyak. Lepas minum air banyak, so sebelum aku nak kena vaksin tu pun aku banyak minum air. So selepas ada orang cakap ambil Panadol selepas ambil vaksin, jangan sebelum. So aku selepas aku ambil vaksin, aku balik rumah, aku terus ambil Panadol 2 biji. So lepas pada tu aku rest lah, macam biasa tidur. Tapi masa tu aku tak rasa apa-apa lagi. Tapi bila dah selepas petang tu 7-8 jam, aku dah rasa aku rasa tangan aku. Sebab aku right handed, so memang aku akan suruh jab sebelah kiri lah. Aku dah rasa tangan aku macam sakit, susah nak gerak. So bila nak tidur pun kadang kita tidur belah sini kita sakit. Aku banyak tidur belah sini. Tapi dia punya climax datang tu waktu tengah malam bro. Aku punya kaki start menggigil, badan aku dah start menggigil. So aku dah
memang tak boleh tahan. Pukul 4.30 pagi aku makan Panadol, aku tak boleh tidur. The whole night tu aku tak boleh tidur, aku menggigil. Rumah aku tutup aircon semua, aku berselubung dengan selimut, still menggigil. Jadi aku boleh kongsi lah. Inilah orang cakap, yang orang kata bila ambil vaksin ni second dose depends dengan brand. Ada kata setengah orang dia tak ada rasa apa-apa, ada setengah brand tu macam exact, dia orang kata first akan demam, second dah okey. Macam aku, bila aku ambil yang first tu, aku tak rasa apa-apa, aku relax, normal, aku boleh pergi kerja, cuma tangan aku lengur je lah. Tapi yang second ni memang efek dia memang menggigil bro, menggigil. So macam advice aku lah, mana yang nak ambil vaksin second dose ni, kalau kau ambil brand Pfizer, advice aku, sebab adik-beradik aku pun ada yang ambil brand Pfizer, memang dia cakap benda yang sama, kan demam gigil. So advice aku, minum air yang banyak, minum air yang banyak, rehat yang cukup. Dan kalau boleh standby Panadol. Panadol tu penting bro. Jangan, bagi aku janganlah ambil Panadol tu sebelum kau kena jab, sebab nanti sama je. Bila kau nak balik tu baru kau ambil, dan bila kau rasa badan dah start menggigil, ambil lagi. Every 6 to 8 jam makan 2 biji Panadol. So setakat sini je aku boleh kongsi lah pengalaman aku. Apa pun hari ni alhamdulillah aku dah rasa better sikit. Aku rasa better sebab tadi petang pun aku menggigil juga. So aku makan Panadol, aku tertidur. Bila aku bangun tiba-tiba aku rasa macam badan fresh. So badan fresh, dan aku rasa macam alhamdulillah lah, aku dah tak ada merasa menggigil lagi. Mungkin efek dia sebab bila badan kita ni dimasukkan dengan vaksin tu baru dia nak start adapt dengan kita punya tubuh badan ni. Tu yang efek dia, kita rasa menggigil. Dia macam ni kalau kau tengok cerita Spiderman kan, waktu dia kena gigit dengan labah-labah tu kan, dia nak jadi Spiderman kan, dia demam, berpeluh, macam ni lah. Contoh aku cakap, bukannya nak jadi Spiderman. So bila kau masukkan vaksin dalam badan kau tu, some vaksin, inilah efek-efek dia. Bila kau antibody kau pun tengah tak kuat lagi time ni, dia tengah nak adjust. So sampai sini saja aku boleh kongsi. Dan guys, ingat, kita walaupun kita dah ambil 2 vaksin, tak bermakna kita ni kebal. Tak bermakna kita ni boleh bebas ke mana-mana. Sebab bagi aku benda ni still lagi, dan ini adalah, benda ni akan jadi new norm untuk kita. Kita akan hidup dengan benda ni, aku rasa. Untuk aku pun tak tahu nak cakap, mungkin setahun 2 tahun kita akan hidup dengan keadaan macam ni. Dan macam aku, walaupun aku ni jauh dekat Doha, aku still lagi mengikuti perkembangan dekat negara kita. Ya, aku tahu dekat negara kita sekarang keadaan agak kelang kabut sikit lah dengan politik. Okay, dengan keadaan politik negara kita pun yang tak menentu, so aku harap kita semua kena banyak-banyak bersabar. Dan actually dalam masa sekarang ni semua rakyat lah, tak kisah apa bangsa, apa fahaman politik sekalipun, kena bersatu. Itu je, kita kena tolong masing-masing. Memang betul keadaan politik negara kita sekarang memang tengah cacah marbah lah. Tapi korang kena ingat, kalau benda ni berterusan macam ni, yang akan rugi adalah kita semua. Kita semua yang akan rugi. Negara lain akan maju ke depan, kita
masih lagi dengan keadaan politik yang tak menentu, masih lagi keadaan dengan ada rakyat yang suruh tukar government. Bagi aku tak adalah more tu politik sangat, sebab aku pun channel aku ni asalnya motor sport je, tapi sebab aku dah jauh daripada Malaysia, aku pun jarang dah buat isu-isu pasal kereta. Sekarang ni aku mau isu-isu pasal aku punya vlog, aku punya aku travel all around the world. So benda-benda macam tu. Tapi aku gunakanlah platform ni untuk member-member yang tengok, aku punya subscriber ke. So benda-benda macam ni sekarang ni, kita macam aku cakap lah, kita kena bersatu, kita kena sama-sama tolong. Dan ingatlah, bulan ni bulan Merdeka. Macam mana pun, macam mana pun aku pergi, sebenarnya bagi aku Malaysia is still the best. Aku dah pergi, dah keliling satu dunia. Bagi aku Malaysia is still the best. Negara kita adalah yang terbaik bagi aku. Semua kita ada sebenarnya. Kita ada macam-macam lah, kita ada semuanya. Dan actually negara kita, cost of living negara kita ni, nak compare dengan negara lain, sebenarnya cost of living negara kita ni masih lagi boleh di tahap, bagi aku rasa masih lagi di tahap boleh survive lagi, compare dengan negara lain. Macam aku cakap lah, cost of living dekat negara kita ni masih lagi sebenarnya di tahap yang engkau boleh lagi survive. Dan sebenarnya negara kita ni, Malaysia, banyak sebenarnya memberi bantuan kepada rakyat-rakyat dia. Itu je aku boleh cakap. Sebenarnya kalau kat negara lain, kita tak dapat pun privilege benda macam ni. Dan dalam keadaan sekarang, dalam keadaan COVID, dalam keadaan apa orang kata, isu politik yang tak menentu, kita jagalah sesama kita. Janganlah disebabkan kita berlainan fahaman politik sampai kita bermaki hamun, maki. Kan korang cakap semua orang bebas bersuara dan bebas untuk memilih siapa je diorang punya orang kata memilih kerajaan mana yang diorang nak pilih. Tapi dalam masa yang sama, ingat, persahabatan tu jangan disebabkan berlainan fahaman politik jadi lain jadinya, jadi renggang. Macam okay guys, ada benda ni mungkin aku boleh kongsi lah dekat korang semua, tentang macam mana sistem dekat sini diorang bagi vaksin. Macam kat negara kita apply daripada MySejahtera kan untuk ambil vaksin. Jadi macam untuk rakyat Malaysia yang warga negara, kita dibagi SMS bila kita punya hari vaksin tu. Tapi untuk warga asing ni aku tak tahu macam mana sistem dia, honestly speaking. Tapi macam aku dekat sini, sebab aku ni consider macam expatriate, aku bukan warga negara sini, tapi aku datang sini untuk bekerja. Yang menguruskan semua kita orang yang vaksin ni adalah HR daripada company aku ni. Tu one thing aku cakap, sistem tu kena ada. Dan data ni, contoh macam kat sini, kalau kau tak nak ambil vaksin boleh, kau tak nak ambil vaksin tak apa, kau boleh. Tapi setiap minggu engkau kena tunjukkan kau punya PCR test engkau adalah negatif. Dan PCR test kat sini setiap minggu nak buat, kos dia dalam 3 to 400. Kau sanggup ke tiap minggu kau nak spend 3-400 untuk buat PCR? Dan kat sini most of the building, kalau kau nak masuk, kau kena tunjuk yang kau punya website ni. Kejap okay. Website dia macam ni. Green. So nanti bila aku baru ambil vaksin semalam, so nanti dalam 7 hari green tu akan jadi gold circle. So bila aku nak pergi mana-mana,
aku just tunjuk aku punya apps tu. Kalau aku punya apps bateri mati ke, phone bateri mati, aku ada kad tunjuk aku dah ambil 2 vaksin. So macam apa yang aku nampak dekat negara kita Malaysia ni, untuk warga asing ni, ini aku tak cakap lah aku punya pandangan ni betul ke tak, tapi sebenarnya aku tengok macam kilang-kilang yang banyak pekerja warga asing ni. Kenapa macam ada satu video aku tengok, nanti aku share video klip tu, yang ada brother ni, dia sampai menangis-menangis. Dia kata warga asing ni bila dia ambil vaksin, diorang tak ada penjarakan sosial, diorang tak ada datang macam Allah, ramai gila, berhempit-hempit macam nak beli barang tau. Tapi corner ini macam darah. Corner ini macam jangan tarik. Tarik sini pergi sana. Tarik sini pergi sana. Tak, polis tolong datang suruh dia orang balik lah. Tolong tu Miti, Azmin Ali, you do something brother. Cik, tolong halau apa suruh dia orang balik cik. Buatlah sesuatu suruh dia orang balik. Saya dah cakap dah. Dia orang degil. Cota ke apa ke, korang punya paku tu semua gunakan rapat-rapat peluk macam tu sepanjang-panjang tu. Masya Allah, kenapa orang yang tak ada, yang ada kuasa tak pandai gunakan kuasa waktu macam ni ya? Daripada menteri sampai ke polis, sampai ke perintah peronda tu, semua tak kerti gunakan kuasa. Bodoh lah korang ni. Bila lagi kau dah sedar orang sedang mati, bapa orang, mak orang, anak orang, ish, semua orang tengah mati. Gunakanlah kuasa betul-betul. Kuasa tu aku. Tapi corner ini macam darah. Corner ini macam jangan tarik. Tarik sini pergi sana. Tarik sini pergi sana. Sana awak pun. You tengok macam ni perangai dia orang nak ambil vaksin. Balik. Minta polis tolong datang suruh dia orang balik lah. Tolonglah. Bila kes naik macam ni, orang lain tak boleh kerja. Orang lain tak boleh kerja. Lepas tu Miti, Azmin Ali, you do something. Benda ni bagi aku contoh lah, kalau kau kerja sebuah apa ni, bukan kerja, kalau dalam sebuah kilang tu, contoh kilang biskut, kau ada berapa? Kau ada 200 pekerja asing. Contohlah kau ada 200 pekerja asing. Sepatutnya setiap company dia ada HR dia, yang menjaga pekerja-pekerja dia semua. Dan bagi aku, untuk pekerja asing ni sebenarnya HR setiap company pun bertanggungjawab juga untuk membantu government nak bagi diorang ni ambil vaksin. Cuma aku boleh share, mungkinlah ni pandangan aku. Setiap HR dekat dalam company tu, dia ada satu data. Contoh ada 200 pekerja warga asing, ni bukan pekerja yang lokal, pekerja warga asing. Diorang kena apply daripada company diorang yang mengatakan dia nak ambil vaksin. Contoh ada 200 pekerja, 200 tu apply. Dan company ni sebenarnya yang hantar data ni ke kita punya government, MySejahtera tu. Okey, hari ni aku hari sekian, mungkin berapa hari bulan, 17 hari bulan, kami daripada kilang biskut ke apa akan menghantar 50 orang pekerja kami untuk ambil vaksin. This is the list yang dibagi. Dan yang daripada pihak apa tu MySejahtera ni pun mungkin diorang ada data juga, dia akan reply balik, okey, hari ni boleh slot untuk warga asing 50 orang. Zone HR ni pun akan, diorang kan ada sekarang ni, come on lah, handphone. Semua orang ada handphone, semua orang ada new
apa kata phone yang bukan phone zaman Nokia Butterfly tu, semua ada phone yang boleh WhatsApp, boleh check internet apa. Dan this company dia akan hantarlah dekat pekerja-pekerja dia nama yang untuk 16 hari bulan ni, mungkin 17 hari bulan 50 orang. Nama-nama ni akan pergi untuk ambil vaksin. Jadi dalam masa yang sama, kilang-kilang ni boleh monitor pekerja-pekerja dia yang dah divaksin dan siapa yang belum vaksin. Dalam macam tak adalah semuanya engkau serahkan dekat government. Pekerja kilang kau warga asing ada 500 orang, engkau serahkan semua dekat government. Pekerja kilang ni warga asing ni, Bangla ke Nepali ke apa, diorang ni bukan aku nak cakap apalah, diorang ni kurang sikit lah educated dia. So bila dia pergi, diorang mana fikir penjarakan sosial ni apa semua, dia pergi semua berempit-rempit macam nak pergi beli barang. Jadi ini aku cakap, sebenarnya kita tak boleh nak menyalahkan semua. Macam kau asyik nak menyalahkan orang lain je, tapi daripada pihak kau, apa kau perlu buat juga. Dalam masa sekarang ni semua ada kelemahan. Daripada government mungkin ada kelemahan juga. Sebab aku tak nak lah go into deep sangat kan, tapi memang ada kelemahan. Daripada pengurus-pengurus kilang pun ada kelemahan juga. Sebab kes-kes yang naik kat Malaysia ni semua daripada kilang-kilang, daripada office-office juga. Dan kita pun sebagai rakyat, warga negara Malaysia pun kena sama-sama lah bantu. Jangan mengeruhkan lagi keadaan yang tengah teruk sekarang ni. Ni contoh apa yang aku nampak. Sebab aku dekat luar dan aku nampak sistem tu. Dia bukannya suka-suka je hari ni semua boleh pergi. Bila suka-suka tu yang jadi macam orang cakap, tiba-tiba dia orang datang macam 300-200 sekali datang. Tak ada penjarakan sosial. Dan aku tak faham kat sini yang video ada aku tengok ni, kenapa tak ada orang jaga dia orang dekat tempat aku tinggal sekarang ni, Qatar ni. Memang diorang jaga betul-betul. Memang diorang jaga. Tengok, kalau kau datang kau mesti ada appointment, nama apa semua. Lepas tu duduk dalam tu jarak-jarak, tak ada berempit-rempit macam kau nak ambil vaksin apa je. Ini salah satu contoh pandangan aku lah yang aku boleh kongsi. Jadi sebenarnya kilang-kilang dekat area Selangor ni, HR diorang tu buat apa sebenarnya? HR diorang takkanlah time-time macam ni tak boleh nak kerja lebih sikit. Memang semua orang sekarang tengah teruk. Semua orang memang kerja tengah teruk. Kerja kena extra kerja pun ada. Kita tak fikir frontliner kita tu semua, diorang tu semua overtime kerja extra tu semua, penat, exhausted. Dan itulah aku cakap, sistem sebenarnya kalau kita ada sistem yang bagus, benda-benda ni takkan jadi. Dan lagi satu, bila COVID ni dah turun, dia punya statistik tu dah turun, korang kena jaga semua pintu keluar masuk. Pintu keluar masuk tu adalah sangat penting. Itulah dia yang menyebabkan kes boleh naik apa. Sebab kau kena ingat, penyakit coronavirus ni bukannya dia pergi attack orang tu. Dia tak pergi attack. Dia bukan macam rimau apa nak pergi attack. Dia ada kat dalam badan kita. Kita yang membuatkan dia merebak dengan pergerakan itu je. Tapi kalau kita semua isolatekan diri kita dalam jangka masa yang tertentu, yang diorang dah bagi tahu, ada kata 2 minggu, ada kata 10 hari, benda ni akan mati, InsyaAllah kita memang boleh kalahkan COVID ni. Tapi masalahnya sekarang kita pun ada yang degil. Dah suruh duduk rumah, tak nak duduk rumah, keluar sana keluar sini. Itu masalahnya. Tapi macam aku cakap lah, statistik kita kes naik banyak daripada kilang-kilang. Kilang-kilang ni, diorang ni memang tak, pekerja kilang ni semua memang aku cakap tak ada ikut peraturannya. Itu je aku boleh cakap. Okay guys, aku ada lagi satu pengalaman aku lah dekat luar negara yang aku boleh kongsi. Lagi satu tentang isu pakai mask. Kalau kau tengok dekat Malaysia, isu pakai mask ni pernah satu ketika jadi kecoh. Siapa tak pakai mask kena saman. Aku pernah tengok dekat depan mata aku bro,
Waktu tu aku dekat Shah Alam, ada 2 gerai. Satu gerai jual nasi, satu gerai jual air. Nak jadikan cerita, gerai jual nasi ni orang tu tak tahulah dia pergi mana, pergi ambil barang ke apa, jadi ada orang nak beli. Kakak jual air ni terus pergi ke gerai jual nasi ni sebab ada orang datang nak beli. Dia tolong, dia pun terlupa lah, aku rasa terlupa. Kesilapan tu salah tu tak salah, dia terlupa. Not even dia ada mask, dia tak pakai mask. Jadi disebabkan tak pakai mask tu, kau tahu tak, polis tu dia pakai baju biasa, dia datang, dia terus saman kakak ni. Saman kakak ni 1,000. Jadi aku kat situ aku macam sedih lah, aku tengok kenapa kakak ni berniaga air je bro, berniaga air. Berapalah sangat keuntungan dia nak dapat 1,000 dalam masa sebulan dengan jual air. Kesian bro. Tapi dalam masa 1 hari dia rugi 1,000 kena bayar sebab dia tak pakai mask. Jadi itu satu. Yang kedua, kecoh lah. Kadang-kadang kita ni turun kereta terlupa nak pakai mask apa. Betul kan? Ada satu video viral ni yang aku tengok, budak student ni dia mengamuk, dia maki hamun polis pasal dia tak pakai mask, dia kena saman. Actually benda-benda ni sebenarnya dalam keadaan sekarang, dua-dua kena mainkan peranan yang penting dah sama. Dia kena balance bagi aku. Ya, polis menjalankan tugas, membuat pemantauan siapa tak pakai mask kena saman. Tapi macam aku cakap lah, sistem negara kita ni, ada tak alternatif lain yang korang boleh buat untuk meringankan dan memudahkan dalam masa yang sama? Pihak polis ni instead of bagi saman je, tengok orang tak pakai mask bagi saman 1,000, tengok orang tak pakai mask bagi saman 1,000. Dan ada tak cara lain? Maknanya kita tolong no, lain lah. Dia dah sound pakai mask, orang tu tak nak pakai juga, orang tu buat bodoh, tu lain. Tapi kadang-kadang kita boleh terlupa, kita manusia biasa. So ini satu benda yang aku tengok, benda ni dekat US. Waktu aku pergi US, sistem ni memang dekat US mask tu tak wajib pakai dekat tempat awam. Kalau kau nak pakai boleh, tak pakai pun tak ada orang nak saman. Tapi dekat mana-mana kau masuk, dekat airport, dekat shopping mall, dekat bank, kau wajib pakai mask. Apa yang aku nampak, kalau kau tak pakai mask tapi kau nak masuk dalam airport, kau nak pergi bank, kau nak pergi shopping mall, kita pernah tengok banyak video viral orang nak masuk Maidin, nak masuk shopping mall, dia tak pakai mask, dia tak boleh masuk, sampai bergaduh, bertumbuk. Ada satu video aku tengok viral, Amoy Cina bertumbuk dengan security guard India pasal Amoy Cina tu tak pakai mask dan dia tak boleh masuk, dan dia menangis-menangis. Dia kata saya mau beli. Bagi aku benda ni sebenarnya perkara kecil bro. Korang tengok video ni, kenapa tak ada seorang pun bagi dia mask? Mask itu. Ada customer tu nak beli. Saja telefon tak boleh masuk lah. Kenapa dia pun bawa masuk beli ya? Bapa lu ni ya? Yalah, Bapa. Boleh buka ni ya? Sudah berhasil. Abang ni. Panggillah polis. Dia tak ikut SOP. Kau dengar tak? Dia kata panggil polis, tak ikut SOP. Kenapa kau tak nak bagi dia mask? Mahal sangat ke mask? Security. Lepas tu boleh gelak. Allahai. Perkara kecil bro, perkara simple. Dan kes orang pergi nak pam minyak tapi dia tak pakai mask, dia kena saman. Bagi aku sebenarnya kalau dekat overseas, dia akan ada satu kaunter. Dia akan cakap, if you don't have a mask, you can go and collect mask dekat satu kaunter ni. Bagi free je bro, free je. Lain lah, orang tu memang tak nak pakai mask, tu kau kenalah saman. Tapi kalau terlupa, kita boleh bagi tahu dia. Macam dekat Qatar ni, aku pernah tengok orang tua ni, dia masuk bank,
dia tak pakai mask. Yelah orang tua kadang dia tak rasa comfortable, dia berborak pula Arab dengan Arab kan. Security ni bagi tahu dia suruh pakai mask, dia tak nak pakai. Dia kata dia tengah nak berborak ke apa. Tak lama lepas tu datang polis Pak Paku ni. Polis Pak Paku ni datang, cakap elok-elok je dengan dia, tolong pakai mask ke apa semua. Terus orang tu pakai, tak ada saman, tak ada apa. Tapi kita kalau kat Malaysia ni, aku tak tahulah cerita, tapi yang aku tahu duk menyaman je. Orang tak pakai mask, saman. Apalah sangat kalau dekat setiap petrol station tu, setiap petrol station, Petronas ke Shell, owner petrol station tu, aku tengok owner petrol station banyak yang buat amal jariah dalam masa ni pandemik, menolong orang yang susah, buat bagi. Apalah salahnya kau sediakan 2-3 kotak mask, kau letak je dekat luar kau punya petrol station tu. Maknanya siapa yang tak ada mask ke, terlupa pakai mask, boleh ambil kat situ dengan free. Berapa bro harga sekotak mask tu? Satu sekotak mask muka tu, tak silap aku 15 tu RM20. Ada yang sampai RM10. Tak rugi pun letak kat situ, dan macam sedekah. Tak adalah orang terlupa nak pakai, kau nak menyaman. Tapi apa, ini apa yang aku boleh kongsi, aku nampak macam satu sistem lah. Kita ni sebenarnya kat negara kita ni, dalam keadaan sekarang, sistem kita dah kucak-kacir sikit lah. Itu je. Tu yang aku boleh share soal mask lah, yang aku nampak dekat negara luar dengan Malaysia. Dekat negara, kau bayangkan orang tengah susah sekarang, disebabkan tak pakai mask kau saman dia RM1,000. Kau rasa logik tak kat situ? Memang kadang-kadang dengan orang keadaan sekarang pun tengah stres, jadi benda-benda kecil ni dia trigger tau. Dia jadi macam dia jadi lagi makin hamun apa. Dekat sinilah kita boleh tengok sebenarnya orang kata dalam masa yang sama kau educate juga orang tu. Kau suruh dia pakai mask, lain lah kau suruh dia pakai mask, dia tak nak pakai. Dia kata saya tak nak pakai mask, saya ada hak saya untuk saya tak nak pakai mask. Itu different. Tapi kalau orang terlupa pakai mask, dia kata dia terlupa, minta maaf, janganlah saman, kita bagi je dia mask. Bagi mask, satu mask bagi free, tak ada rugi pun. Petrol station kau letak satu kaunter, nak masuk dalam kios petrol station tu kan, orang tak pakai mask tak boleh masuk. Ada satu kaunter, siapa yang tak ada mask boleh ambil mask kat sini free. Itu je. Dalam masa yang sama benda ni, kita educate juga orang. Kita ni nak educate orang boleh, tapi kena dengan cara yang betul. Dalam masa yang sama kita pun tunjuk contoh yang baik, barulah orang senang dengar, senang masuk. Itu yang aku nampak, sistem yang aku boleh kongsi lah dengan korang dekat sini. Okay guys, boleh cakap. So guys, apa-apa pun stay safe, kita jaga kita. Ingat, walaupun ada yang dah ambil 2 dos, tak bermakna kita bebas, kita boleh buat apa je, kita boleh keluar ke sana ke sini. Sebenarnya kalau dah ambil vaksin 2 dos pun chances nak kena tu boleh, tapi InsyaAllah kurang sikit dia punya efek tu kalau kena. Okay guys, thank you for watching, and hope apa yang aku kongsi ni bolehlah menjadi manfaat kepada member-member yang tengok tu. Peace.